Alhamdulillah. Subhanallah. 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 Ada. Subhanallah. Ada. Ada. Lah, kita mulakan dulu lah. Boleh dengar? Boleh dengar suara? Boleh dengar tak? Sementara tengah tu kita mula dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadahu wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh barakah ni, kita berada di bulan yang penuh barakah, iaitu bulan Rajab. Kita berada pada suasana yang mana Allah pilih kita untuk duduk dalam Raudah min Riyadil Jannah. Ya, duduk dalam taman-taman syurga. Alhamdulillah. Boleh? Okey, baik, terima kasih. Allah pilih kita untuk duduk di dalam taman syurga. Boleh dengar? Boleh tak? Ramli kata kau tak dengar 3 kali Jumaat. Dia ni kalau mendengar ni mas sekalian, dia macam laungan azan lah. Kalau kata mendengar tu dengan telinga semata-mata, berapa ramai yang ada telinga dan mendengar laungan azan, tetapi tidak terpanggil oleh dia untuk menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala itu. Barangkali ada yang masyaqqah, ada halangan, ala kulli hal dibenarkan syarak. Tapi yang tiada halangan, dengar laungan azan. Kan? Kalau manusia itu ada telinga dan dia mendengar, pasti setiap kali laungan azan penuh masjid. Tapi bermaksud
untuk mendengar ni jemaah sekalian. Itulah dengan pendengaran dari hati. Suara hati dia panggil. Suara hati, mata hati. Apabila Allah SWT memilih hati seseorang itu, yahdillahu linurihi man yasha. Surah An-Nur ayat 35. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Maka di saat Allah pilih hati seseorang itu untuk menerima hidayahnya, petunjuknya, maka sejahteralah dia dan Allah SWT akan pimpin dia untuk kembali kepada Allah SWT dengan memiliki jiwa yang tenang, qalbun salim. Qalbun salim, jiwa yang tenang, selamat-selamat kita hidup kat dunia ini, yang mana dunia ini penuh dengan masalah. Dunia ini penuh dengan masalah. Masalah dunia tak nak boleh masuk dalam hati. Dunia ni penuh dengan masalah. Dan Allah jadikan dunia ni memang bermasalah. Allah uji dunia ini dengan masalah baik, masalah buruk. Baik dan buruk. Baik pun masalah juga. Sebab apa? Sebab ada orang kata, kalau baik kan ustaz, orang ambil kesempatan. Orang kata, tak. Kalau buruk dah tentu arah dah. Jadi baik buruk ni kadang memberi kesan juga dalam hidup. Kenapa? Sebab baik buruk ni ujian, mas sekalian. Ialah ujian. Jadi makna kata masalah dunia ini kita nak atasinya dan kita nak meneruskan kehidupan kita ini agar tidak masuk masalah itu dalam hati kita. Kita nak balik dengan qalbun salim. Hati yang sejahtera. Nak buka ada kipas ni? Tak apa. Boleh lah. Okey jemaah sekalian. Kita fokus kat sini. Baik. Jadi bila kita nak belajar, nak menuntut ilmu, dia ada persiapan. Nombor satu sebenarnya ada persiapan untuk memantapkan hati kita. Semua ilmu, terutama ilmu agama, apatah lagi yang membawa pada Allah SWT. Kita baca Quran, kita selawat, kita zikir. Untuk apa? Untuk persiapkan hati kita. Hati kita ini supaya Allah boleh panggil kita, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji ila rabbiki radatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maka kita nak sahut panggilan Allah ini dengan jiwa yang tenang. Ya? Bagaimana nak persiapkan hati dengan jiwa yang tenang inilah. Kita melakukan amalan demi amalan, amalan demi amalan. Yang kita persiapkan di dunia ini dan untuk kita kembali kepada Allah SWT. Semua persoalannya dan cabarannya adalah kita nak siapkan hati kita ni nak tenang. Tetapi keadaan dunia ini tidak menyenangkan. Itu cabaran dia jemaah sekalian. Kita berada di dunia yang tidak menyenangkan. Kerana apa? Sebab dunia bukan tempat senang. Dunia bukan tempat senang. Hari ini kita akan bincangkan tentang ayat-ayat Al-Quran. Kita nak melihat bagaimana Allah mentarifkan dunia. Kita nak tengok Allah takrifkan dunia adakah sama dengan kita tengok dunia. Sebab kita tengok dunia ni kadang-kadang tengok dengan pengalaman kita, dengan cakap orang, tengok dengan, mungkin kadang-kadang kita tengok dengan kata Allah, kadang-kadang tengok kata orang. Dia berbelah bagi kadang-kadang dunia. Sebab tu kadang-kadang sampai satu tahap kita ni, bila kita rasa, bila ditanya kan, bila diinterview kan, soalan ni macam ni mas sekalian. Macam mana hidup kat dunia ni? Macam mana dunia sekarang? Ataupun macam mana hidup sekarang? Kalau orang tanya lah. Dan orang tu pula rupanya malaikat, nyamar. Kalau dah datang seseorang, interview kita, tanya, macam mana hidup sekarang? Apa nak jawab? Macam mana dunia sekarang? Dia pun jawab, apa yang ada,
Apa pun tak ada. Harap amal je lah. Anak. Harap amal je lah. Itu pun kalau ada. Tengok. Dia nisbahkan hidup ni. Pertama sekali dia tengok apa yang ada kat dunia ni. Dalam satu sisi, ada orang yang diberikan banyak kelebihan kat dunia, dia merasakan bahawa anak saya dah okey, dah selesai semua dah kerja, semua dah kahwin, tak payah fikir. Rumah semua tak payah bayar, semua dah selesai dah. Tak ada apa nak dipikir dah. Ada satu sisi pula, ditanya, tahulah macam-macam perangai anak itu, anak ni. Udah menantu seorang dah perangai. Ingatkan hantu okey dah macam hantu pun dia. Suruh dia balik, haram nak balik. Tu buat. Nah. Rumah ni lah yang ada. Tu pun nak roboh dah pun. Apa nak lagi? Cara bercakap tu, dia tengok dengan keadaan yang tadi disebah. Oh, senyum sebab tengok. Ajar macam mana sekarang? Alhamdulillah anak ni. Anak saya ni pantang minta, ada je. Amboi. Mak nak mak nanti. Siap anak-anak bagi. Mak teringin nak telekong Khadijah. Pap, satu bandar datang ke rumah. Mak teringin apa? Mak cakap je. Mak cakap. Aduh, anak-anak pun. Asyik mak pun rasa tu nak lega mak ni. Mana dia lega sebab anak-anak tu. Dia nisbah dengan perangai anak dia, mungkin itu satu kelegaan. Ya. Tapi cuba kalau Allah uji dengan anak pula. Minta. Sampai ke sudah. Kita pula tak bagi ke anak pula. Pula. Anak pula minta kat kita. Mak, teringin lah ni. Kau dah masa panjang pun teringin. Minta kat mak lagi. Okay. Maksud, ini percakapan realiti. Yang berlaku di luar sana ni, mas kalian. Habis itu start macam mana ni? Ni nak bincangkan, ada orang dia bercakap, bila tanya hidup macam mana, dia tengok apa yang ada, apa yang tiada. Faham? Adakah itu betul? Adakah betul cara jawapan A atau B tadi? Mana satu betul? Cuba. Cuba kita. Dia belajar dalam pengajian kita ni, saya bawa ni hakikat kehidupan ni, kena berfikir. Jadi soal jawab sikit. Mana satu betul? A ke B yang betul? Yang A tadi dia seronok semua dah ada. Yang B tadi apa pun tak ada. Dua-dua betul ke? Salah satu betul atau dua-dua salah? Dua-dua betul? Betul lah tu. Dua-dua betul. Tapi tidak benar. Apa beza tu? Betul pada keadaan, tidak tepat pada kebenaran. Benar ni adalah jawab dengan apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata. Apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata. Memang betul-betul lah. Takkan kita nak seronok pula anak perangai anak macam gitu. Itu macam betul lah. Takkan nak sedih pula anak semua bagi. Memang satu sisi nampak betul. Tapi tidak tepat. Jawapan itu tidak tepat. Betul tapi tidak tepat. Dan barangkali boleh jadi salah. Sebab apa? Sebab kita nak betulkan ataupun nak luruskan jawapan kita hidup ni dengan kebenaran. Biasakan dengan perkataan ni, mas sekalian. Biasakan dengan perkataan kebenaran. Ya. Dan memang selalu kita sebut, dan Allah nyatakan dalam Al-Quran dan surah Al-Asr. Ayatnya pendek. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa salihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Apa kata Allah? Demi masa semua manusia rugi. Rugi kerana apa? Kerana tak ada benda ke? Tak ada anak ke? Kerana tak ada iman.
Untung sebab ada anak ke? Ada harta ke? Dah, untung sebab ada iman. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Beramal baik, amal soleh. Bukan dengan anak buat baik. Anak buat baik tu amalan dia. Anak buat buruk tu amalan dia. Tuhan jawab dengan Allah Ta'ala. Kamu buat buruk dengan mak, kamu jawab dengan Allah. Oh, mak dia iman. Mak tak terkesan dengan keburukan kamu. Oh, sebab apa? Mak pun ada amalan mak sendiri. Kita sedih-sedih sebenarnya hati ni kerana amalan kita tadi tu rugi untung ni bukan ditimbang tara dengan kebendaan, dengan iman. Dan Allah kata apa? Berpesan-pesan dengan kebenaran. Ini ayat dia. Watawassaw bil haqq. Pesan-pesan dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Bila nak kebenaran ni sabar tinggi. Sebab apa? Sebab kebenaran tu pahit, kata Nabi SAW. Wa qulil haqqu min rabbikum. Bila pahit ni, ada pepatah mengatakan pahit jangan cepat dibuang. Betul? Manis jangan cepat ditelan. Bila pahit, buang. Jangan. Ulam pahit tak? Ulam. Ni suka makan ulam ni. Ni tengok muka-muka ni memang ulam saja ni. Ni ulam apa? Nampak seri. Awet muda Ustaz. Ulam ni. Pucuk ni. Semua pucuk dia makan lah. Pahit. Tapi sihat. Manis. Tengok. Bila sebut manis, jarang kita nak kaitkan dengan yang tulen. Sebab apa kencing manis sebab sakit? Sebab manis yang bukan original. Bukan yang benar. Manis yang tiruan. Itu penyakit. Perasa kan. Cuba kalau manis yang betul, tak ada masalah. Madu. Jenuh lah nak nampak madu. Stevia kena. Gula tebu. Betul, yang betul bukan ada chemical, ada perasa. Bak kata kawan saya Dr. Zainal, Ustaz, badan kita ni, Allah jadikan hebat. Bila masuk yang tiruan tu, yang menentang tu kadang-kadang meragam badan tu. Sebab masuk benda-benda yang palsu. Tapi kalau nak ikut yang original, mahal Ustaz, hidup ni. Nak yang manis, yang tulen. Kalau manis buah tak apa, tak ada masalah. Masalahnya ada artificial. Nampak? Tapi dikaitkan manis, penyakit lah kan. Tapi jarang dikaitkan pahit, penyakit. Ada? Sebab pahit tak ada yang tiruan. Adakah orang jual pahit yang tiruan? Tak payah jual, cari si yang pahit kat luar tu. Pahit tak ada yang tiruan, semuanya asli. Tapi kalau manis, ada yang tiruan, cuma sekalian hati-hati. Yang tiruan tu masalah tu. Tapi kalau badan kita boleh cleansing balik, buah pinggang elok, dia boleh cleansing keluar balik, discharge, okey lah. Okey lah. Dia masalah kalau tak boleh nak circle, duk perangkap pada dalam badan. Jadi asid. Jadi asid tu yang tu bengkak sana, bengkak sini, tangkap sana, tangkap sini. Kejap-kejap kejam. Apa asid. Angin. Dia ubah, tangkap urat, tangkap kaki, tangkap semua benda nak ditangkap. Sebab apa? Tiruan. Tapi kalau boleh dibersihkan, silakan. Tak masalah. Okay. Pahit memang kena sabar. Tapi sihat. Tapi jarang orang cari yang pahit lah. Orang terus nak cari yang manis. Walaupun ia tiruan. Walaupun ia tiruan, orang nak yang manis. Jadi, bila manis, ni kita cerita kaedah dulu. Kita cerita keadaan yang berlaku. Bila mencari manis, saya nak mencari yang manis dalam hidup ni. Saya tak mau dengan yang pahit.
Ini salah kefahaman. Kadang-kadang kita salah tafsir hidup. Sebenarnya Nabi suruh sampaikan yang pahit. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Dan kebenaran pada Allah, dan qulil haqq walau kana murran. Berkata benar walaupun pahit. Pahit tidak menyakitkan. Ni kita kena faham. Ramai orang cakap, oh bahasa tak pahit. Maksud pahit macam tu. Nanti kita syarahkan, kita senaraikan ayat-ayat Al-Quran yang kalau kita tengok maksud itu pahit, kita nak telan. Antaranya apa? Allah kata, dunia ini penipu. Bila kita sebut penipu, mata'ul ghurur. Jemaah sekalian pakai satu belian kat cincin belian. Ada yang buat cincin belian sekarang? Ada? Manalah tahu kau pun. Ada kat rumah? Mana tahu duk simpan bawah bantal. Mana tahu. Kita mana boleh jangka tak? Duk jangkau belakang tu ke? Sekali dapat belian. Tengok sekali saya pun kata, Ustaz, ni ada belian Ustaz? Belian ni semua penipunya ni. Marah tak? Oh, Ustaz cakap senang lah. Dia kata penipu. Nampak? Bila tunjuk belian, kalau kata belian ni dunia kan? Dunia lah. Bila nak jadi akhirat? Infakkanlah, bagilah kat sini. Contoh. Ataupun pakai untuk kebaikan. Pakai untuk depan suami. Bang, ni belian. Abang, saya beli emas ni. Tengok bang. Penuh satu badan pakai emas. Ni kadang-kadang balik rumah. Habis dibuka semua. Udah macam orang miskin apa-apa ke dana kadang-kadang. Mana bini aku beli emas banyak-banyak tak pakai ke? Nak keluar lah buat pakai. Nak nunjuk siapa? Walhal apa saja perhiasan pada isteri itu, ujung rambut, ujung kaki, hanya senya untuk suaminya sahaja. Khalas. Sahaja. Lantak lah nak pakai pemata besar periuk pelanga ke. Buburlah batu pemata. Batu apa? Batu apa? Syok sebut membayar. Swarovski. Tu tudung. Harga 80,000. Merelek. Pakailah, tak kisah. Batu Swarovski, batu pemata, batu belian, batu nisan, bubuh lah. Habis semua batu ada. Untuk suami je. Ni kadang-kadang ada ni orang perempuan yang nakal ni. Abang, saya pakai secantik pun untuk abang juga tau. Kadang tak malu kau orang tengok isteri abang ni buruk. Ada juga dalil ni. Muafakat netizen dia panggil. Jumhur netizen. Biar orang tengok isterinya cantik. Supaya suaminya tak malu. Cantik isteri ni bukan pada rupa perbuatan, perangai. Memang muka bukan badan semua kan tunjuk ke orang. Tak. Tapi nak ceritanya, bila cakap palsu ni, bergerak. Marah kita. Padahal kita beli harga mahal. Kalau pergi ke habis jual seketul, ada jenis-jenis dia. Ada 10,000 besar ni. 20,000 besar ni. Tengoklah. So kali belian dia tu, gelang dia, ada 20 biji. Belian disusun. Satu belian 10,000. Gelang saja 100,000. Allah kata, penipu je. Mata'ul ghurur. Allah sakitnya nak telan. Tu dia. Pahit nak menerima kenyataan. Tapi sebenarnya kehidupan kita kena menerima kepahitan, barulah bertemu kemanisan. Itu sepe dia. Kita nak makan buah. Kulit mana? Cuba bagi tahu kulit mana yang manis? Kulit buah mana yang manis? Tak tahulah saya ni. Tak jumpa lagi lah. Walaupun kulit kayu manis. Digigitnya kayu manis tu.
Ini manis ni. Tak manis juga. Buah rambutan manis, dia makan dengan kulit-kulit sekali. Geramnya pasal. Raja buah. Durian dimakan dengan kulit, mati. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jemaah sekalian, kulit itu tak dipakai, dia hanya melindungi isi. Maka dibuang kulit, barulah diambil isi. Itu falsafahnya. Walaupun ini bukan falsafah, ini adalah satu pemikiran yang membawa kepada kebenaran. Malah bertemu dengan pahit baru jumpa yang manis. Malah pahit itu hanya melindungi saja. Nanti kita terjemahkan, saya bagi contoh macam mana kita nak pakai dekat dunia akhirat. Contoh tadi, pahit itu dunia, manis itu akhirat. Pahit itu dunia, kulit, manis itu akhirat, isi. Dia tak berpisah keduanya. Okey, itu satu contoh. Satu contoh lagi, kalau ambil yang manis terus. Bila terus ambil yang manis, yang pertama kita tak tahu manis itu betul atau tidak. Okey. Dan biasa yang manis, dia akan jadi masam. Betul tak? Buah durian mahal macam mana pun, jadi poyok. Tempoyak. Ni tempoyak mana ni? Ini black thorn. Black thorn tahu ni masalah black thorn. Itu satu biji tu 400. Dia punya duri dia hitam, ujung-ujung ni hitam. Itu kalau makan dengan kulit-kulit sekali. Ada satu biji 300-400. Musang king. Macam mana manis ni buah ni, manisnya. Ni benar ke tiruan, betul ke benar ke tiruan ke? Benar, betul. Batil, tiruan. Macam mana pun dia akan jadi masam, betul tak? Manis memang akan jadi masam. Dia dengan keadaan suhu yang berada dengan mikroorganisma, bahasa sainsnya gitu, makan jadi busuk. Baik. Kalau kita lihat, siapa hanya nak mencari manis tanpa perlu melalui pahit, dia tak mau dengar kebenaran, pahit. Dia terus-terus nak manis, dia akan berjumpa dengan kekecewaan. Masam lah, muka berkerut. Macam ini. Apa hal? Gaduh dengan abang haji engkau lah. Macam ini muka. Muka akan jadi berkerut. Sebab tu orang yang terus-terus ambil dunia, tanpa mengenal dunia tu apa, muka cepat tua, cepat masam. Makanlah apa pun. Lantaklah apa produk dia makan pun. Air muka dia itu, kita akan nampak muka dia penat. Dia tutuplah dengan make up dengan 5 kilo kat sini ke. Lipstick tebal macam mana pun. Ingat, muka kita ni, wajah sebenarnya adalah hati. Tapi kalau orang sama-sama busuk hati, tak nampak lah. Dia kalau jumpa dengan sama-sama busuk hati, memang tak nampaklah kesan. Tapi kalau berjumpa dengan orang yang bersih hati, ulama', dia boleh tengok. Cuma para ulama' orang faqih ni, ahlullah ni, dia tak cerita lah. Dia tengok, dia doakan je. Nak ni ada masalah ke? Kalau paling kuat pun dia akan tegur macam itulah. Jangan main. Dan kalaulah ahlullah, orang alim ulama', orang faqih, orang yang Allah berikan kelebihan boleh tengok wajah sebenar. Kalau Allah, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala. Kata Nabi SAW, Allah SWT tak tengok rupa dan harta, akan tapi Allah tengok hati dan amal. Hati kita ni, Allah tengok 24 jam. 24 jam. Jadi biasa orang yang mengambil dunia tanpa mengenal pahit apakah makna sebenar dunia,
Dia mengenal makna sebenar dunia setelah dia kecewa. Biasa orang kenal dunia ni setelah dia kecewa. Dia kena tipu. Dia dikecewakan. Dia ditinggalkan. Dia diapa-apakan. Macam-macam lah. Maka dia dah bersarang kekecewaan dalam hati dia. Bermaksud, dia telah melalui dunia dengan jalan yang salah. Sebab tu dia kena kembali taubat, tubu ilallah. Dia silap. Sebab dia ambil dunia dengan manis terus. Dia tanpa melalui pahit. Pahit ni apa? Dia tidak melalui dalil-dalil kebenaran. Ini yang kita nak belajar jemaah sekalian. Kita tidak didedahkan dan dia tidak mencari pun. Malah yang dia cari dalam hidup ini adalah dunia, tetapi dia letakkan dunia itu macam ni jemaah sekalian. Dia kata apa? Yalah Ustaz, dunia-dunia ni semua kan boleh jadi pahala. Okey. Betul lah tu, betul tak salah. Itu betul. Tapi masalahnya, sebelum dia nak jadikan pahala, dia kena ambil dunia tu. Dunia tu dia ambil dengan cara yang tidak mengenal dalil kebenaran. Akhirnya dunia itu menjadi, lambat laun dia jadi masam. Contoh, ini saya cerita realiti mudah ya. Contoh, daripada tak ada duit, ada duit. Mana cepat bermasam muka? Dalam keadaan tak ada duit, tak ada duit. Ada duit. Ada duit ni cepat bermasam muka. Tak percaya? Right. Kalau dia tak ikut jalan yang benar lah. Kalau dia ikut jalan yang benar, tak ada masalah. Kalau dia ambil dunia dengan faham maksud, oh dunia ini pahit dan kulit. Kulit ni simpan ke buang? Buang. Tapi bila buang, dapat isi kan? Duit itu, kulit. Kita nak buang dia. Ini perkataan saya gunakan. Kita buang dia untuk jadi pahala. Bukan buang-buang dia. Salah, jangan salah faham. Ustaz, saya sejak belajar ni, saya duit ni, saya nak buang semuanya. Mari kat saya, buang kat saya. Tak ada masalah. Jangan macam tu. Biasanya, ni orang faham belajar buang dunia kan? Macam mana faham buang dunia itu? Malah kadang-kadang, duit ni tidak dibuang ni mas sekalian. Setakat hari ni, tak ada lagi orang buang duit. Betul tak? Orang bergaduh macam mana pun, yang dibuangnya orang tu. Duit tak dibuangnya. Kalau kata dia bergaduh dengan kawan dia buang kawan tu kat laut. Duit dia ambil Gaduh, contoh, ialah ni realiti kan, buang mak, buang ayah, buang anak. Buang duit tak ada. Keluar begitu. Seorang lelaki kecewa dengan duit, lalu dia buangnya duit ke laut. Gila betul ni. Tak ada. Walaupun kita kata kita kena buang dunia. Jangan, dunia tak boleh buang. Wallahi, duit dia takkan buang dunia tu. Cakaplah macam mana. Ustaz, mana boleh buang dunia? Memang tak boleh. Memang tak ada pun saya dengar cerita orang buang duit. Jadi maksud kata, bawalah perbahasan, kita kena buang dunia dari hati. Buang dunia dari hati. Boleh? Senang tak? Tak semudah tu. Walaupun dia ingatkan kita, dia cakap apa? Setengah orang tercakap, ingat juga Ustaz, kita pun kena makan duit juga. Nak buang-buang pun kita kena makan minum juga. Ustaz datang pun salam kaut. Dia kenakan kita balik. Mandai dia. Kan? Pandai dia. Soalnya sekarang, kita kena faham takrif. Kalau kita tak memahami masuk kena buang dunia itu, mana dunia memang tak boleh dibuang. Yes, dia sentiasa ada. Nah. Rupanya kita kena fahamkan dengan masuk kulit tadi. Pahit tadi. Kulit pahit mesti dibuang. Mana boleh pegang. Tapi dibuang mesti jadi isi. Ambil isi. Buang duit jadikan pahala. Buang duit dalam tabung. Masuk dalam tabung. Itu masuk buangnya.
Buang duit, ni gunakan duit itu untuk dapatkan manisnya isinya. Sama juga dunia ni, duit, masa, tenaga, diri, anak, isteri semua ni, kullu adalah dunia. Apa itu dunia? Yang ditinggalkan. Lama tarikat apa itu dunia? Yang ditinggalkan. Kita pun tinggal sikit dalam kubur. Ada orang sibuk nak nyimpan duit. Nyimpan duit. Larangan, simpan tanpa ada tujuan, larangan. Hati-hati jemaah sekalian. Malah boleh mengganggu iman. Kerana menyimpan untuk demi masa depan. Hati-hati. Malah menjamin rezeki pula. Hati-hati. Kalau nak menyimpan kerana tujuan lain. Nak pergi haji, nak pergi umrah. Nak membayar anak, nak sekolah, nak apa, nak sakit, lain. Tapi kalau iktikad menyimpan supaya terpelihara, terjaga, hati-hati. Salah. Malah kumpul simpan tidak wujud dalam perbahasan orang Islam. Alhaakumut takasur. Allah sela orang yang kumpul. Apa itu Ustaz? Yang ada sepatutnya menguruskan harta. Itu je ada. Uruskan harta. Dia lupa, dia nak simpan. Dia lupa, dia pun kena simpan juga nanti. Ada orang kata, Ustaz, duit saya tak habis 7 keturunan. Kita menjawab, memanglah duit tak habis. Masalah kamu habis. Kita habis, setakat mana habis itulah kita yang ke depan. Tak ada. Suami mati dulu, isteri ada. Suami tinggalkan duit banyak kat isteri, sayang benar kat isteri, 7 juta tinggalkan. Jemaah kamu pakailah duit ni jemaah. Abang tinggal untuk kamu katanya. 7 juta. Jemaah pun habis dia dah. Habis dia dah. Takdir jodoh. Dengan Tok Imam tu juga yang mentalkin dengan suami. Nak pergi ke kubur, lalu kubur. Pakai 7 juta, belilah kereta mahal. Lalu kat kubur nak singgah. Dihonnya, tin-tin. Menyirap arwah suami kat dalam kubur. Ya Allah. Aku yang cari 7 juta. Dia yang merasa tin-tin lagi. Geram. Jangan. Baik pakai. Pakai untuk mati. Jangan tinggal sekadar untuk orang hidup. Bukan yang ingatkan kita pun. Orang kata duit boleh buat mati. Boleh? Duit tak boleh buat mati. Itu kalau dia fikir dunia. Duit boleh buat mati, boleh. Tadi, gunakan duit itu untuk pahala. Ya, infak, wakaf, sedekah. Itu simpanan tetap kita. Sepatutnya begitu. Tapi pahit untuk diterima, mas sekalian. Baik. Maka kekecewaan tadi kalau dia ambil dunia, dia nampak manis. Dia mencari kemanisan dalam dunia ini. Tak jumpa. Memang bergaduh kerja. Sebab bila manis jadi masam. Bermasa dia akan jumpa masam. Sekejap saja sebab manis-manis tiruan. Sebab tu kalau mencari dunia dan dia tidak mahu memahami tentang akhirat di dunia, dia akan bertemu kecewa. Bila kecewa dia baru nak belajar. Berat sikit lah. Berat bukan sikit, banyak. Dia kena kecewa dulu baru belajar. Ada yang macam itu dan banyak macam itu. Jadi kita tak nak macam itu cuma sekalian. Kita nak terus-terus ya Allah. Sebab tu ilmu ni menjadi kewajipan. Talabal ilm. Supaya kita tidak dikecewakan. Biar kita pahit dari awal. Tapi rupanya manis kemudiannya. Sila hari bulan, dekat dunia dah manis dah. Kat dunia dah manis dah jemaah sekalian. Allah bagi kemanisan itu. Hal panggil halawatul iman. Kemanisan iman. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau kita lihat, kita pergi pada tarikh dunia, bersandarkan kepada kalam Allah, dalil naqli. Kita terus kepada apa kata Allah tentang dunia. Dan ini memang dan mesti kita kena perhalusi dan kita takrif semula. Jangan tengok dunia dengan cara yang kita bincangkan awal tadi. Kecewa ke, suka ke nanti. Itu tolak tepi. Itu tidak tepat.
Kita nak tengok apa kata Allah tentang dunia yang diciptakannya. Dalam surah Muhammad ayat 36. Surah Muhammad ayat 36. Kata Allah berfirman, "Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum." Surah Muhammad ayat 36. Ini saya akan senaraikan dalil-dalil Al-Quran tentang dunia. Kemungkinan kita ingat satu dua ataupun tak ingat pun apa dalil, apa kata Allah tentang dunia. Dan boleh disenaraikan dan tolong sampaikan kepada anak-anak kita yang tengah sibuk dengan dunia. Dan dia kena tahu dunia tu apa. Kurang-kurang hafal satu, kalau tak boleh hafal semua. Nah, kurang-kurang hafal satu daripada dalil yang saya akan kongsikan ini. Kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Nampak kata Allah. Kehidupan dunia, permainan dan senda gurau. Nak tutup apa? Tutup aircon. Sejuk. Tak apalah. Buka je lah sliding tu kalau tak sejuk. Buka je sliding. Ada? Tak apa tu. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Surah Muhammad ayat 36. Kata Allah, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Ini garis bawah. Makna dunia itu, kata Allah, ini mas lihat, secara literal, secara baca, tanpa kita tafsirkan secara detail lagi pun, kita dah faham dah. Ada ayat yang kita boleh terus pada makna asasnya. Ya, ini Allah kata dunia itu permainan dan senda gurau. Bila sebut tentang kehidupan dunia, berbalik pada soalan awal tadi, kalau dia tanya dunia ni macam mana? Dunia ni permainan dan senda gurau je. Nampak? Dia jawab dengan takrif. Jangan jawab dengan keadaan diri kita je mas. Sebab kalau jawab dengan diri kita pun contoh, kita terus pakai. Kita tengok ayat ni, kita tadabbur je. Mainan dan senda gurau. Sekarang Allah uji kita dengan sakit. Orang nampak sakit tu ujian. Sihat? Sama ujian. Tapi jarang orang cakap, saya tengah diuji ni, Ustaz. Saya tengah sihat ni. Baik. Apa dia? Saya tengah diuji ni, saya tengah sihat ni. Ni betul tu. Betul tu. Mana dia faham? Ni kadang dia dah sakit, saya tengah uji ni, sakit ni. Masa sihat? Dia lupa. Tu kan dia sihat, dia lupa. Kalau sihat dia ingat itu ujian, maka dia tak lupa. Memang sihat dan sakit itu ujian. Okey. Kalau lah Allah uji sakit, la'ibun wa lahu, permainan dan senda gurau. Bermaksud, benda yang tidak boleh dijadikan satu benda yang sedih. Permainan, ada sedih. Main. Gurau. Ini sakit, ni bergurau je ni. Awak masuk bergurau. Jangan hilang lah tu. Kerja ada, kerja tak ada. Kerja ada, kerja tak ada. Gurau. Kan gurau kan? Paling kuat pun nanti aku yang tak ada. Hilanglah penyakit tu. Gurau lah tu. Cuma sekalian, takrifnya begitu. Kita tak jadi macam, tahu dah. Sakit ni. Tak. Dia punya, tak. Baik-baik. Amboi, dia punya tak. Dia tu ma'arif. Majais. Tak baik-baik. Dia punya tak tu macam itulah sakit, macam tak pernah sihat. Punya sihat 10 tahun sihat, 20 tahun sihat dah. 30 tahun sihat. Allah uji 10 tahun sakit, tak baik-baik. Tak dia baik. Tarik tu. Allah. Kan? Cuba tengok saya ni jemaah sekarang boleh pakai tak boleh pakai? Saya ajar jemaah saya lah.
Kalau tengok kadang saya ceramah, kadang semualah pening lah. Dia pun pakai risau lah. Mudah-mudahan Ustaz sembuh. Dah saya cakap tak payah risau. Kalau saya sakit, mana saya sihat. Boleh faham tu? Orang yang tak sakit ni, maksudnya dah nak mati dah sebenarnya. Tengok kaki pun dah kebal. Tengok pun dah tak ada sakit-sakit dah, nak meninggal tu. Tapi kalau duk sakit lagi tu, hidup lagi ni, hidup sihat lagi. Rupanya sungguh. Saya Allah takdirkan pernah diuji sakit dan sekarang sedang diuji sihat. Tu saya. 8 tahun dulu memang Allah uji saya sakit saraf. 3 bulan terbaring. Badan saya ni nampak macam ini. 8 tahun dulu 15 kilo hilang. Kurus. Bertongkat. Saya Allah dah dedahkan apa tu. Itu kata orang tua ni, kita sangka tua pada usia dah. Tua, muda, yang menjadikan tua muda tu adalah tenaga. Kadang-kadang ada orang yang Allah beri usia, dia berusia tapi tenaga macam orang muda. Jadi dia lupa dia tu dah berusia. Macam orang muda, boleh lagi. Boleh lagi. Itu namanya tak sedar diri. Kalau tengah berusia sihat, alhamdulillah, banyak taat. Tapi saya waktu itu muda. Sekarang pun muda juga dan sepanjang masa muda. Jangan risau. Sentiasa muda. Tapi Allah bagi tenaga, rupa tua dah. Bertongkat, pegang cawan macam ini. Tak boleh. Boleh kata tenaga hilang lah. Saya kena sarak. Orang kata apa? Angin tuju. Cakap tak boleh, minum tak boleh sikit. Minum tu batuk. Batuk-batuk yang tak berhenti. Tidur malam tak boleh baring. Kena tidur duduk macam ni. Saya cakap nak mati dah aku ni. Tentu ceramah tak aktif lagi. Baru-baru start nak ceramah. Baru 15 slot sebulan. Sekarang ni dah 100 slot sebulan. Sebab apa saya tekad, saya kata Allah, ya Allah bagi aku sihat. Aku sihat lepas ni memang aku akan tak berhenti cakap tentang kau. Dakwah memang saya putar. Jadi sakit itu membuat kita ingat, Mas. Ingat. Dan sekarang ni membawa satu kefahaman sakit tu sihat. Jadi kejap-kejap sakit tu kita terima lah. Tak apa. Dan saya tak terikat pun dengan apa-apa pun. InsyaAllah lah. Dan nak pula kita ada siapa yang ikut, kalau boleh ikut setiap malam 11.30 malam, kalau boleh, kalau larat mata lagi buka, saya selalu buat. Kadang-kadang start 11.45, saya buat air ruqyah. Air Al-Fatihah, ibu segala ruqyah. Al-Fatihah pula 7 qiraat 14 riwayat. Hari-hari saya baca air tu. Dan alhamdulillah. Dia kalau penat tu adat. Penat tak apa. Tak ada masalah penat. Tapi jangan melarat. Sakit tak apa. Tak ada masalah. Jangan melarat. Melarat ni tu tak boleh buat. Ni tak boleh buat dah. Apa pun tak boleh. Tu melarat. Jadi sakit tu. Kejap ada, kejap tak ada lah. Gurau. Permainan. Yang mana satu masa akan ada ending dia. Jadi kita tak risau. Jangan ambil serius. Jangan ambil serius ni, jangan sampai kita streskan orang. Kau tak tahu aku tengah sakit ni. Marah kalau orang tak ambil berat kat kita. Yang orang tak sayang lah tu. Dah tak sayang pula. Kadang-kadang ada orang sakit. Dah lah sakit satu, menyakitkan satu. Ya Allah, hati-hatilah, minta jauh kita bila Allah bagi sakit, menyakitkan. Menyakitkan diri tak apa, menyakitkan orang. Jangan minta jauh, ya Allah. Aku sakit ni biarlah kafarah dosa habis itu. Diam dekat situ. Istighfar. Esok dosa sembuh. Alhamdulillah, sembuh dah. Dah. Jangan bila sakit dia menong. Tengok siapa nak tengok aku ni yelah, mulalah berdrama kat situ. Jangan. Tapi itu kerana apa? Sebelum sakit tu kita buat apa? Tengah sihat ni kita ternampak tu ujian. Pasal tengah sihat ni kita kena beringat. Sebab nanti bila sakit, nanti kita tak nak melarat. Tengah sihat ni kita isi dengan taat.
Ulun habis-habis jemaah sekalian. Isikan dengan ketaatan. Sebab waktu sihat boleh jadi sakit. Atau nama main-main tu. Main-main, kejap sihat, kejap sakit, kejap sihat, kejap sakit. Dan sekali kita tak irau dah. Sakit ke, sihat ke, main-main je ni. Dan sekali, doa, Ya Allah, sihatkanlah Ya Allah. Habis. Makan je ubat apa nak makan. Asal ada ubat di depan mata, telan. Habis cerita. Tak payah fikir. Dah try macam-macam dah Ustaz. Tahulah ubat apa yang elok. Jangan. Ubat hanya alat saja yang menyembuhkan Allah. Jangan duk risau makan ubat tak sembuh. Memang yang sembuhkan Allah. Tak kisahlah saya ubat ni tak boleh ni, saya kena ubat saya ni kena cari kat gunung sana tu. Oh tu dah. Gunung Himalaya. Dia dekat Bagan Datuk ni tak jalan. Oh melarat tu, jenuh dah lah sakit. Lepas tu nak kena orang kena bawa, kena angkut pergi Gunung Himalaya pula. Ya Allah. Jangan jemaah sekalian. Kita mudahkan perbincangan tu. Sakit, insya-Allah makan, minta sembuh. Apa pun ubat. Dalam bab ubat ni apa, saya Dr. Zainal pun ada cerita saya ada orang ni, dia tak ada duit. Dia jumpa doktor, dia sakit. Doktor bagi ubat. Tapi lah ubat dia sikit je lah. Ikut level dia. Sekali makan sembuh. Ada kawan tu datang, dia banyak duit. Dia kata apa? Saya nak ada ubat yang paling high dose. Oh, paling mahal lah. Sebab yang mahal ni bagus. Tak sembuh-sembuh Allah buat. Jangan main-main. Jangan ingat sembuh tu pada kualiti semata-mata. Ya? Baik jemaah sekalian. Baik, itu surah Muhammad 36. Kita sambung sikit sebelum kita buat kesimpulan. 5 minit kita berhenti. Surah Al-An'am ayat 32. Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Wa ladarul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan sedegurau. Tengok. Allah ulang lagi. Al-An'am ayat 32. Main-main dan sedegurau. Sebab itu jemaah sekalian, antara hamba ataupun orang kata apa yang paling banyak diuji itu para anbiya, utusan Allah. Itulah juga Nabi Muhammad SAW sehingga digelar Nabi Rasul Ulul Azmi. Paling banyak diuji jemaah sekalian. Tetapi Nabi lah yang paling ceria. Bukan Syama'il Muhammadiyah. Muka Nabi senyum. Walaupun Nabi diuji. Bukan sekadar harta, nyawa digalang ganti. Diuji mas sekalian. Tapi senyum Nabi. Rupanya apa? Dunia ni permainan. Al-An'am ayat 32. Waladarul akhirah. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kata Allah, afala ta'qilun? Apa kamu tak nak memahaminya? Tengok Allah tanya. Kenapa tak nak faham-faham ni? Yang kita marah anak-anak kita kan. Ni mainan semua ni. Dah usah nangis. Awak tak faham-faham lagi mak cakap? Oh, mak marah-marah kan. Mak barang tu hilang. Apa hilang-hilang? Nanti mak beli lain. Oh dah tinggalkan. Kita nak balik ni. Oh nak balik ni. Menangis nak duduk. Ni bukan tempat kita. Dah 2 hari je kita check in kat sini. Lupa kat sini marah. Balik. Mak marah. Kenapa tak faham-faham ni? Rumah kita kat Bagan Datuk. Kenapa nak duduk kat sini? Macam itulah. Kenapa nak menangis berguling kat dunia ni? Tak faham-faham lagi ke rumah kita ke akhirat? Oh, tu bahasa kita alih kan. Nak jadikan dunia ni, sedih. Tahulah Ustaz. Entah. Bahasa begitu. Jangan. Kadang-kadang benda tu jadi kerana berbalik pada perbincangan awal, kita termakan dengan kata-kata orang, kita tergambar dengan gambaran yang salah, menyebabkan kita disalah ertikan, menyebabkan kita lemah semangat dekat tempatnya sepatutnya kita kena semangat, kerana inilah peluang kita ada hanya sekali je. Lepas ni kita tak mati dah. Dari sepi dia, hidup, mati, hidup, hidup. Sekarang ni kita hidup lah, sebelum ni kita mati, kita bermula tiada. Tapi kiraan dia hidup, mati. Hidup, hidup. Lepas ni tak mati.
Ni kena beriman ni. Kalau tak beriman, kacau iman kita. Katalah hidup kita sekarang susah. Jangan mengalah. Sebab lepas ni kita mati, bangun balik ni, pastikan senang. Kalau tidak bangun nanti, susah. Kalau bangun dia susah, susah. Tengok, susah 2 kali lepas ni. Senang, katalah sekarang ni, hidup kita sekarang ni, kat dunia ni susah ni, sekali lah. Tapi kalau bangkit lepas ni susah, lepas tu susah. 2 kali susah. Dan 2 kali tu abadan abadah. Kalau kita hidup susah sekalipun kat dunia, kena ingat, aku tak nak susah mati dengan susah. Aku tak nak bangkit dengan keadaan susah. Dia kena semangat. Oh, cukuplah aku susah kat dunia ni. Oh, serik aku. Kalau kat dunia pun aku tak tahan, tak tahulah kat akhirat ni macam mana. Jadi semangat. Sebab lepas ni kalau susah, susah 2 kali. Tapi kalau senang, aku nak senang kat akhirat ni. Aku nak senang. Kita kena husnuzan dengan Allah. Itu nama husnuzan. Iblis, syaitan dan kuncu-kuncunya sering meniupkan was-was untuk kita lemah dalam kehidupan akhirat. Supaya kita tengok dunia, kita hilang semangat tengok dunia. Macam tak ada harapan lain. Sebab tu bila datangnya iman, datangnya Islam, semua sahabat jadi semangat. Jadi kita kena semangat. Antara kita belajar agama ni, kita baca Quran, kita selalu datang banyak ilmu. Antara kesan yang kita kena dapat dalam hidup kita ni, semangat. Semangat untuk teruskan kehidupan yang berbaki tak tahu bila, untuk kehidupan yang nyata dan kekal di akhirat sana. Kita kena ada satu semangat yang mesti kita bangunkan sebelum kita mati. Semangat ni jangan letak dekat anak, jangan letak kat isteri, jangan letak kat suami, jangan letak kat kawan-kawan, jangan. Kadang-kadang kawan-kawan tu peranak semangat kita. Udah-udah lah jemaah. Setakat ni je lah kita beramal. Apa nak lagi? Kalau ke anak macam tadi. Anak pun ada hal-hal dia masing-masing. Kalau dia buat baik, alhamdulillah. Kalau tidak, jawab dengan Allah dia. Itu amalan dia, bukan amalan kita. Jadi ini semangat. Allah kata, waladarul akhirah. Dan kampung akhirat itu lebih baik. Afala ta'qilun, kamu tak faham. Dan yang terakhir, dan surah Al-An'am ayat 70. Ini kita sambung lain. Ada lagi dalil yang banyak ni kita nak bincangkan. Dalam surah Al-An'am ayat 70. Kata Allah, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sendu gurau. Dia terbalik. Ada orang buat agama jadi main-main. Pahala-pahala juga. Itu main-main lah tu. Solehah-solehah juga. Nasib kita kat dunia, siapa nak ambil tahu. Dia mula main-mainkan perkataan pahala, solehah. Jangan. Dah Allah kata tinggalkanlah orang begitu. Tinggalkan ni tak payahlah nak bujah dengan dia, nak duduk dengan dia pun tidak. Kalau kawan lah, kalau keluarga tak boleh lah buat apa. Tapi kalau kawan-kawan kita ada pilihan. Untuk kita nak duduk dengan orang yang melemahkan semangat kita, ataupun nak duduk dengan orang yang serta menaikkan semangat kita untuk akhirat. Dan mereka telah ditipu oleh, kata Allah, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Nampak? Kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu. Jadi, yang antara 3 dalil kita dah bentangkan pada pagi ini. Surah Muhammad ayat 36, Surah Al-An'am ayat 32, Surah Al-An'am ayat 70. Nanti kita akan masuk pada Surah Al-Hadid ayat 20, Surah Al-Fatir ayat 5. Kita akan bentangkan nanti pada perjumpaan yang akan datang. Surah An-Nahlu ayat 96, Surah Al-Qasas ayat 88. Banyak lagi perbincangan yang kita nak bincangkan. Wallahualam. Itu saja mas sekalian. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Allah bantu kita untuk faham pengajian kita ni. Allah berikan kita semangat terus menjalani kehidupan insya-Allah untuk kita kembali kepada Allah dengan jiwa yang sejahtera. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma wa zidna fahma. Allahumma faqihna fi din wa alimna bit taqwa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah kita tangguh majlis kita pada pagi yang penuh barakah ni dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab.